Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Secawante. Saya Gaddafi Musli dan dalam program Secawante ini kita akan membincangkan pelbagai isu-isu dan topik semasa bersama kita. Pada hari ini adalah pendakwah muda Ustaz Ahmad Tajuddin. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang saya kira menarik kerana pastinya seluruh rakyat Malaysia mengetahui bahawa pilihan raya umum yang seterusnya iaitu PRU 13 dijangka akan tiba tidak lama lagi. Tarikhnya belum lagi dapat dipastikan Ustaz. Cuma pastinya akan tiba dan bila tibanya pilihan raya ini kelak, salah satu perkara ataupun elemennya adalah politik. Dan politik ini politik persaingan yang mungkin akan menimbulkan kebencian, perpecahan di kalangan umat Islam khususnya. Namun kita nak bertanya pada pandangan Ustaz, bagaimana Islam melihat politik ini sebenarnya dan apakah tanggungjawab seorang Muslim dalam politik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di dalam Islam ada membincangkan satu topik, iaitu topik politik. Dan Islam, politik sebahagian daripada Islam. Yang dimaksudkan dengan politik di dalam Islam adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran sebuah negara lah, kita ambil sebuah negara. Cuma kita tak boleh pisahkan di antara Islam dengan politik, dan lagi satu, kita tidak boleh pula melebihi politik daripada Islam. Cumanya bila mana melihat ke dalam konteks negara kita hari ini dari sudut masyarakat orang Islam berpolitik, mereka sebenarnya lebih kepada politik berparti. Akhirnya parti itu menjadi medan atau menjadi tempat keutamaan untuk berpolitik. Kalau tak masuk parti, mana-mana parti, dia kira tidak berpolitik. Sedangkan tak semestinya masuk parti, dia tidak berpolitik. Asalkan perkara-perkara yang boleh membawa keuntungan kepada Islam, keuntungan kepada umat Islam di atas politik, maka kita bertanggungjawab ke arah itu. Jadi, di antara sebab pilihan raya nak dekat ni, saya ingat, sebab kita ni demokrasi. Setiap 5 tahun sekali kena tuan undi. Bila mana tuan undi ni masing-masing ada kecenderungan nak pilih parti mana. Cumanya saya nasihatkan di sinilah kepada para pengundi orang Islam yang berada di luar sana khususnya, dalam berpolitik, dalam kita nak mengundi itu ataupun untuk memilih pemimpin kita itu, ada dua perkara yang saya nak tekan. Pertama, pastikan kita membuat pilihan itu boleh menyebabkan Islam itu kukuh dan kuat di dalam negara kita. Yang kedua, tidak menampakkan ataupun tidak berlaku perpecahan, bahkan ia menambahkan perpaduan umat Islam dan kekuatan orang Islam. Jadi, untuk memilih itu, kita perlukan analisis, perlukan pengkajian yang detail dan cukup hebatlah untuk memilih. Jangan salah pilih. Nanti kalau salah pilih nanti barangkali dia boleh merugikan Islam dan orang Islam. Ustaz, satu isu yang ingin saya timbulkan di sini Ustaz mengenai politik ni, terutama sekali di kalangan golongan muda, khususnya masyarakat orang Islam. Bila berpolitik, semangat membara orang muda berpolitik, berkiblatkan satu parti politik. Pada masa yang sama taksub, terlalu menyokong ideologi sebuah parti sehingga mengenepikan perkara lain, menyebabkan perpecahan. Perpecahan Islam, perpecahan bangsa. Adakah ini boleh bila kita sebut cerita pasal benda ni, pastinya orang tahu benda ni memang berlaku di negara kita. Politik perpecahan ataupun taksub kepada parti ni, dan perkara ini secara tidak langsung memberi kesan pada pembangunan Islam di negara ini. Saya buat satu kenyataan. Perpecahan orang Islam di dalam negara kita ini sebenarnya dia berpunca kepada satu je, parti. Saya boleh buat statement dekat itu. Yang lain tu kalau setakat macam khilaf, berbeza pendapat, itu dia bukan perpecahan. Tetapi parti menampakkan perpecahan umat Islam dalam negara kita ini nampak besar. Bila mana parti menyebabkan nampak perpecahan umat Islam, maka kita tak nampak perpaduan tu. Dan yang sedihnya pula, seperti mana Encik Gaddafi kata tadi, golongan-golongan yang berada dalam parti itu, sebahagian mereka lah yang berada dalam parti itu, mereka ini
terlalu taksub. Terlalu taksub kepada perjuangan parti mereka. Akhirnya kemuncak perjuangan mereka adalah untuk membuktikan parti dia lebih daripada parti orang lain. Bukan untuk membuktikan Islam tu hebat dan Islam tu tinggi. Sudahnya nak bawa kepada tokoh yang dia suka ataupun kepada parti yang dia suka. Tapi mesej Islamnya, agenda Islamnya tak terbawa pun. Jadi nasihat saya sekali lagi kepada golongan-golongan muda yang berada di luar sana, kalau nak berpolitik ataupun nak berparti sekalipun, cuba jangan mengesampingkan hal-hal berkenaan dengan perpaduan Islam. Jangan membawa kepada perkara-perkara yang boleh memecahkan perpaduan Islam. Jadi sekiranya perkara itu berkaitan dengan Islam, maka kita kena bersatu. Perkara itu boleh memajukan orang Islam dan Islam itu sendiri, kita kena bersatu padu. Tak bolehlah bila mana ada orang ini, parti ini dia bawa tentang Islam, kita nak condemn dia. Yang orang ini nak bawa kepada pembangunan orang Islam, kita condemn dia. Jadi masing-masing tak selesai lah macam ni. Tak selesai. Dan bila bercerita pasal politik ni Ustaz, bila timbul isu-isu politik yang dibawa oleh tidak kira lah pembangkang ataupun parti kerajaan, pastinya golongan muda ada disokong atau tidak sokong terpulang pada diri sendirilah kan. Namun pada masa yang sama, tanggungjawab mereka adalah untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dan tanggungjawab itu saya kira kalau di kalangan masyarakat Islam di negara kita ni, di kalangan orang muda ni, adakah mereka bersedia untuk memikul tanggungjawab memilih pemimpin yang terbaik pada pandangan Ustaz? Memilih sebenarnya sebelum orang-orang muda lah di luar sana, sebelum dia nak milih pemimpin tu dia kena daftar mengundi dulu. Kita tahu orang Melayu, orang Islam dalam negara ni, dia orang muda ni dia leka sikit. Dia leka kan. Kena bagi peringatan tu Ustaz, daftar. Kena daftar mengundi. Daftar SPR. Daftar SPR. Saya ingat ramai yang tak daftar ni lagi ni. Jadi kena daftar mengundi supaya boleh melayakkan kita untuk mengundi dan memilih pemimpin yang kita tahu boleh membantu untuk menegakkan Islam. Okey. Jadi bila mana dah daftar, kita dah baru boleh kita mengundi di tempat mana yang kita didaftarkan itu. Okey. Dan generasi muda ini adalah pelapis kepada kepimpinan negara akan datang. Jadi persediaan ataupun persiapan ilmu untuk politik, pengurusan dan pentadbiran negara ini, generasi muda kena bersiap sedialah. Supaya apabila bergantinya kesinambungannya pemimpin yang silih berganti nanti dan mereka akan menggantikan, golongan muda akan menggantikan, ini mereka sudah bersedia untuk menyambung balik perjuangan Islam, kestabilan politik, perpaduan Islam dalam negara ni. Jadi itu yang penting saya ingat. Terima kasih Ustaz. Saya rasa cukup penting topik yang kita bincangkan, namun masa nampaknya tidak mengizinkan. Saya harap apa yang dibincangkan antara saya dengan Ustaz Ahmad Tajuddin ini dapat dijadikan iktibar dan nampaknya tanggungjawab untuk kesinambungan pembangunan Islam di negara ini terletak pada bahu orang muda Ustaz. Dan sekian dulu Cawan Teh untuk episod kali ini. Saya Gaddafi Musli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.